Oh,能听清声音吗？Ya, suara saya bisa kedengaran jelas. Selamat siang, teman-teman semua. 欢迎大家参加今天的课程。Ya, selamat datang di kelas hari ini. 今天是周末，大家早上都有些什么活动呢？可能大家可以用汉语的句子在评论区和大家分享呀。Jadi hari ini hari Minggu, mungkin tadi pagi teman-teman ada acara atau kegiatan seperti apa? Teman-teman juga boleh berbagi eh, lewat kalimat bahasa Mandarin di kolom chat ya. Oke, sambil saya share dulu bahan hari ini，我们来看一下我们今天的教材啊。呃，好，大家可以看一下吗？我们最后一次是到哪了？我有点儿忘了，所以大家可能可以帮我看一下，我们最后网课的时候是到了第几页？Teman-teman boleh bantu saya lihat terakhir kita kelas online Zoom sampai pembahasan lesson berapa ya？我记得是好像是第6课，对吧？Saya ingat sih sampai lesson ke-6 ya. Hari ini harusnya masuk lesson ke-7. Atau lesson ke-7 sudah. 大家可以帮我看一下啊，teman-teman boleh bantu saya lihat dulu. Mungkin di coretan-coretannya modulnya teman-teman ya. Oke, sambil saya lihat dulu. 今天有谁已经参加了我们的网课？Ya, teman-teman yang sudah hadir di kelas Zoom hari ini ada Liu Yiyang, Eldad ya. Oke, terus ada Anne, 然后有 Alika, Rama, 有 Selfie, 徐宝慧，再来是 Sri 呀，然后OK 就是有他们在评论区跟我交流yang udah respon di kolom chat ya。有的写汉字对，都答对了看到了老师，OK，好，谢谢Selfie。所以大家可以打汉字，也可以写拼音就是尽量的用汉语的句子呀jadi 尽量 berusaha pakai kalimat dalam bahasa Mandarin ya。好大家还记得吗？我们最后是到哪了？是到第6课，还是已经进入到第7课了？第7课的生词，班长已经给大家分享了，对吧？Jadi lesson 7 kosakatanya班长 sudah share ya penjelasannya di grup kita, bener gak？我看到好像是已经分享了呀，sudah share. Terus lesson 8 juga sudah ya. Jadi sama teman-teman supaya kita lebih banyak di kelas itu bisa praktek. Jadi eh, konsepnya kemarin adalah saya rekamin penjelasannya untuk kosakata setiap lesson. Jadi teman-teman perlu nonton dulu sebelum masuk kelas. Jadi biar ada gambaran ya. Terus juga bisa review di rumah seperti itu. 好，大家还记得吗？我们最后是到哪了？嗯，我记得好像是我们谈了有关工作，对吧？Kita bahas tentang pekerjaan, terus bidang pekerjaan。那今天应该是第7课，对吧？好，那大家可以看一下第27页，halaman ke-27，27页，halaman 27。我先给大家念一遍，好吗？Jadi saya bacain dulu, mungkin teman-teman bisa belajar dari pronunciation-nya。大家可以看一下每个句子、每个汉字的发音，然后我们再来做练习啊。第7课，你每天怎么去上班？第7课，你每天怎么去上班？你明天坐什么去机场？你明天坐什么去机场？我坐火车去机场。我坐火车去机场。你每天怎么去上班？你每天怎么去上班？我每天坐地铁去上班。你呢？
我每天坐地铁去上班，你呢？我坐公交车，我坐公交车。你参加星期天的实体课吗？你参加星期天的实体课吗？参加，你呢？我也参加。你打算怎么去？我也参加。你打算怎么去？我打算自己开车去。你呢？我打算坐网约车去。我打算坐网约车去。那好，不见不散。再见。好好的，那我们现在就来练习一下啊，kita sambil latihan dulu。我请一下同学们来念一下啊。Adila，你好，然后有阿丽卡，你们好好，老师，呀。阿丽卡、阿迪拉呀，OK，好，你们都在了吗？你好，老师。哦，好的，都在了啊，sudah bersama saya。OK，我们来做一下练习。阿里嘎当啊，阿里嘎当啊，然后阿迪拉，阿迪拉当 B。我们念一下第一和第二部分，来开始啊，一二三。好，你明天做什么不记账？Oke,我baru做，sebentar. Adila di hold dulu. Alika boleh ikutin saya. 你明天坐什么去机场？你明天做什么不记账？Oh, 做什么？Jadi Z-nya itu nggak pakai Z-nya bahasa Indonesia. Z-nya itu bunyinya C. C bersih. 做 做 Ya, 什么 去 什么？去ya mulutnya layarnya kelihatan saya ya. 去 mulutnya harus dibentuk supaya bisa keluar. Bukan ku, tapi 去。去。去 mulutnya harus dibuletin ya. Oke, sekali lagi. 你明天坐什么去机场？好你明天做什么不去记账？呀，出记去机场。OK，去机场。来出记机场。好记账。，OK，好，阿迪了。我去机场。我坐火车去机场。来，lanjut 下面 di bawahnya。你明天怎么不上班？OK，你每天怎么去上班？Boleh ikutin saya？好，你明天怎么不上班？Oke，bagian kedua ya。你每天怎么去上班？什怎么什么什去？么 Ya，去怎么Z-nya？Sorry，ini lagi bahas yang ini ya. Eh, ya, yang bagian kedua kalimat pertama ya. Jadi，你每天怎么去上班？每你明天什么每天每天怎么去上班？什么去上班上班 B baca P 啊？上上班班. Oke, saya 上 boleh izin bertanya konfirmasi memang pertama kali belajar bahasa Mandarin? 呀 Oh, oke, nggak apa-apa. Nanti eh, saya coba minta Panca untuk share. Saya dulu em, kayaknya 5 tahun yang lalu ya. Jadi ada rekaman khusus Hanyu Pinyin. Nah, bagi teman-teman yang benar-benar belum pernah belajar bahasa Mandarin sama sekali, saya sarankan boleh belajar dari situ. Jadi minimal pronunciation-nya ada sedikit gambaran, ya. Ha-ha, itu ya, nggak apa-apa. Ya, oke. Kalau gitu lanjut dulu. Eh, yang B berarti Adila ya, benar ya? Silakan. 我每天 S- Hah, ini ke mute. Oke, silakan. 请。我每天坐地铁去上班，你呢？
OK，我每天坐地铁去上班，你呢？OK，lanjut Adila。我坐公交车。Ini sudah bagus. 我坐公交车, jadi nggak apa-apa ya. Nanti boleh ditonton gitu ya cara pronunciation bahasa Mandarin yang paling basic ya. Nanti saya minta Panca untuk share ke grup. 谢谢 Adila，谢谢 Alika，再见。再见。好，再来，我们继续看一下下面第三部分，bagian ketiga，第三部分大家可以看一下。然后我们请一下 Tari 还有 Sri 来念一下。你们好你好，老师。，OK，嗯 kalau 你 啊，们好，jawabannya 你好 ya。kalau 你好吗，jawabannya 我很好。OK，都已经在了吗？Sudah bersama saya berdua, Tari 和 Sri 呀。老师，叶老 OK，师，都在了是吧？好的，来，我们念一下，Dari 当 A，Sri 当 B，我们开始啊，1、2、3。你参加星期天的实体课吗？参加，你呢？我也参加什么老师？silakan，呃请。我也参加。你打算怎么去？打算我打算对，我打算自拿着念。己开始去，你呢？OK，boleh sekali lagi，我打算自己我我打我打算自己开车出，你去呢？去，你呢？去，mulutnya dibulatin ya。我打算坐网约车去。网约车，网网约车。对，第一声约第一声，车也是第一声啊。那的 satu，好，再网来。那好。那好，不见不散。再见。好，发音不错啊，谢谢 Dari，谢谢 Sri。谢谢谢老师。谢老师。不客气，你们的发音不错，sedikit aja yang saya revisi tadi ya，有一点儿。所以同学们，可能我们从很多级别，jadi teman-teman mungkin kita dari berbagai level, ada yang benar-benar basic banget, ada yang sudah punya basic, kayak yang barusan Tari sama Sri mungkin udah pernah belajar. Jadi mereka pronunciation-nya ada pegangan. Tapi bagi teman-teman yang hari ini hadir, benar-benar dari nol, nggak apa-apa. Paling saya merasa teman-teman perlu nonton video tentang Hanyu Pinyin. Jadi memang Hanyu Pinyin yang kita lihat alfabet itu, dia cara bacanya eh, berbeda dengan tulisannya. Ya, di awal mungkin teman-teman merasa sulit gitu ya, karena belum familiar ya, 还不熟悉。但是没关系，大家可以看一下视频录制，teman-teman boleh nonton rekaman, dari situ akan ada gambaran. Nah, nanti di dalam kelas itu saya berharap teman-teman bertanya. Jadi kenapa kita konsepnya saya nggak jelasin lagi kosakata di kelas, supaya teman-teman banyak waktu interaksi sama saya, lebih menanyakan sesuatu yang sebenarnya teman-teman bisa pelajari lewat rekaman, terus tanya di saya untuk dapatin mungkin tips, mungkin juga cara bagaimana ya saya atasi kendala ini. Menurut saya itu lebih penting. Kalau kosakata sudah jujur teman-teman bisa dapatin di Google, di sekarang ada AI, banyak banget ya. Tapi mungkin teman-teman perlu mengetahui bahwa oh ini tuh maksudnya gini loh, ini kenapa begini gitu ya. Nah, itu mungkin yang tidak didapatkan di software software translatean. Jadi saya berharap 1 jam ini jadi waktu yang berkualitas teman-teman lebih ke konsultasi kendala-kendalanya teman-teman. Jadi memang di rumah itu perlu persiapan, teman-teman review dulu eh, hal-hal yang berupa teknikal seperti kosakata. Oh ini artinya ini ya. Tapi kayaknya saya masih kurang paham nih. Kalau ini pakai di sini kok beda ya. Nah itu ditanyakan di kelas. Gitu ya teman-teman ya. OK，再来我们再请一下别的同学来念一下。selfie，然后 Rama，OK，你们好老师好。，OK，我们等一下，Rama 在了吗
OK，你好，声音可以放大一点儿，声音可以放大一点儿，suaranya boleh digedein dikit。Oh, maaf, saya lagi di jalan. 哦，你加兰，OK，好，没关系，在路上。好，那我们念一下啊，selfie，念一下第一和第二部分呀，selfie 当 A，嗯，然后 Rama 当 B，我们来看一下第一和第二部分，bagian pertama dan kedua，请1、2、3，你明天坐什么去机场？机场，我坐等一下机场，啊，机不是机场。机机场。啊，对，刚才你念的是对了，只是它的发音tadi pronunciation-nya tadi benar, cuma nadanya ya，嗯机场。嗯，好，机场。对，机场。好的，好，继续，让吗？我坐后铁去机场，我坐火车呀，火车去机场，我坐火车。火车去机场，OK，声音很小，火车啊，火车，然后机场呀。好，再来继续，Sophie，你明天怎么去上班？上班。Nada 上班，上班，对，4 dan 1呀。你每天怎么去上班？OK，Rama。我上班。明天坐骑车去上班，你呢？OK，我每天坐地铁去上班。你呢？Boleh ikutin saya？我明天坐地铁去上班，你呢？呀，上班，nada 呀，上班。OK，再来，Selfie。我坐公交车。嗯，对呀，我坐公交车，很好，谢谢 Rama，谢谢 Selfie，再见。小老小飞，师，上星期很忙，对吧？所以没有来那个参加我们的见面课，没事啊。对的，老公师，司忙，对吧？工作很忙，呀，没关对，系。我要希望我加啊班。加班好的好的，希望下星期嗯，你能参加啊。再见，谢好，谢谢谢你啊。老师，再见。再见，不客气. Selfie ini apa namanya dia itu harusnya ikut offline yang sebelumnya, tapi karena tadi dia bilang lembur ya, jadi dia tiba-tiba ada urusan di hari Minggu harus lembur ya. Selfie termasuk yang sudah bagus ya. Jadi teman-teman, sorry kalau untuk baca terus pronunciation, saya pribadi itu karena di dalam kelas ya, di dalam kelas saya eh, lebih pengen banget bantu teman-teman untuk dapetin pola sama lurusin. Mungkin teman-teman ada juga yang merasa saya nggak pede ngomong kayak berasa word fine puhau gitu ya, merasa pronunciation saya nggak bagus. Ada yang berasa begitu? Nggak pedenya karena merasa pronunciation saya kayaknya belum oke deh gitu ya. Nah, jadi eh, kalau dari kondisi teman-teman baca sebenarnya menurut saya 60%-nya sudah oke. Nah, tadi ada beberapa kata yang saya revisi, terus saya bilang, oh ini nada satu-satu gitu ya. Nah, kalau teman-teman memang ada kendala di bagian situ, sebenarnya nggak masalah. Itu bisa latih yang penting sering ya. Jadi yang penting sering sebenarnya semua butuh konsisten dilatih. Nah, cara latihannya adalah teman-teman boleh dengerin kan ini ada rekamannya kan. Nah, dengerin rekaman cara saya baca terus dikopas. Kalau tujuannya untuk pronunciation. Nah, jadi tapi saya nggak begitu maksudnya hafal ini nada berapa, nggak apa-apa. Kalau memang tujuannya untuk bagusin pronunciation, itu cuma begitu. Itu dulu langkah pertamanya. Jadi dibiasain dulu si eh, mulut kita, otaknya kita. Jadi dibiasain dulu, oh cara bacanya gini ya gitu. Nah, jadi itu dulu. Nanti baru pelan-pelan teman-teman lihat, oh iya ya ini nada 4 dan 1 misalnya. Shang, pan. Nanti mulai tahu, oh ya, shang, nada 4 begini.
depan ada satu begini. Tapi kalau bagi teman, ini bagi teman-teman yang sebenarnya sudah punya basic, tapi nadanya masih berasa nggak stabil. Tapi kalau bagi teman-teman yang tadi benar-benar nol Hangyu pinyin sama nada, itu saya berpikir teman-teman perlu nonton dulu, tahu bahwa oh bahasa Mandarin itu ada 4 nada, ada tambahan nada kelima. Oh bunyinya seperti ini nih. Nah beda-beda semua. Karena saya baru melihat bahwa ternyata kita dari berbagai level ya. Jadi kalau saya samain tuh artinya saya ngajar dari yang paling basic pronunciation, yang ada teman-teman yang sudah lumayan tuh bosen. Aduh, belajarnya yang kayak gini gitu. Nah, tapi kalau saya hari ini fokusnya ngajarin yang udah benar-benar advance, kasihan yang benar-benar basic mau ikut tuh nggak bisa ikut. Jadi kita ada gap. Kalau saya lihat ya observasi dari teman-teman yang ikut ini, benar nggak? Karena kan saya nggak lihat satu-satu kan, tapi dengan maksudnya saya minta baca, saya pahamin, kira-kira seperti itu. Benar nggak? Ya kalau ke bawah logat nggak apa-apa Tari, it's okay, sama sih. Jadi sebenarnya bahasa Mandarin pronunciation tuh bukan sulit, cuman kita nggak biasa. Kan kita bahasa ibunya bukan bahasa Mandarin. Jadi kita belum ada eh, memori tentang itu. Kan dari kecil kita nggak bahasa Mandarin kan. Itu sih. Jadi sering-sering kopas ketika saya baca. Tadi kan sengaja saya bacain, jadi teman-teman bisa play rekaman untuk kalau memang untuk pronunciation gitu. Ha-ha. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ada yang mungkin baru banget, ada yang sebenarnya sudah bagus, tinggal dipoles lebih bagus lagi. Karena yang teman-teman tahu, 声调呢代表意思. Jadi nada itu melambangkan arti. Kadang-kadang nadanya beda dikit, artinya bisa beda. Tapi bukan itu yang jadi sorotan bahwa oh sulit ya. 不是的，不是。只要大家努力学习，坚持学习，坚持练习，那我相信大家都会的ya. Jadi eh, kalau teman-teman konsisten latihan tuh pasti bisa sih. Ya, itu ya nada ya. 好，再来是我们再看一下第3部分。Melita和 Nita，耶，你们好。你好，老师。老师好。哎，你们好，好，都在了是吧？好，Melita 当 A，然后 Mm-mm. Nita 当 B。我们念一下第3部分，bagian ketiga ya。来，开始，1、2、3。你明天做什么去机场？第3部分bagian 上 ketiga，天说的说，ya，yang 你 bagian bawah 参 ya。好，来开始啊，1、2、3。你参加星期天的试题课吗？实体课吗？OK，OK，参加你呢？我也参加。你打算怎么去？怎么去？怎么去？对，第4声啊，那两版我打算自己开车去，你呢？我打算坐网约车去。去。那好，不见不散。再见。嗯ini dia lebih suara aja sih sebenarnya. 再见 gitu ya. 好，发音都不错，谢谢 Melita。然后谢谢刚才是 Nita ya，发音都很好，谢谢你们。Iya, jadi berasa ya teman-teman ya, ada yang benar-benar udah bagus banget ya，有的已经好像发音很好，然后有的像刚开始学习，所以我觉得大家要根据自己的情况然后针对自己想要的目标。然后进行学习. Jadi teman-teman mesti berdasarkan kondisi masing-masing sih kalau menurut saya ya. Karena ini saya baru paham bahwa levelnya yang hadir ini nggak sama. Kalau dulu kalau teman-teman tahu saya ada satu kelas di kelas hari Jumat itu umum dari usia 17 sampai usia 90 tahun ya. Nah, itu memang kelasnya kita tetapin benar-benar basic. Jadi saya bahasnya benar-benar dari basic gitu. Ya, kalau teman-teman ada yang tahu ya. Nah, kalau ini ternyata kita terdiri dari level yang berbeda-beda itu ya. Oke, eh
Selfie 呀，对的，老师，我觉得我们可以练习聊聊天吧，继续练习声调，好好说话。对，我觉得是这样子啊，多练习，然后声调是多练习的关系呀。kalau nada sih banyak latihan aja banyak. Oh, ternyata cara bacanya 上班, bacanya 去, terus 打算gitu ya. Itu banyak sering-sering diulang. Itu pasti bisa sih kayak gitu ya teman-teman ya. 好，再来第7课有问题吗？哦，我想跟大家讲一下，就是怎么。Zema itu bagaimana? Nah, zema itu rata-rata dipakai untuk menanyakan pakai kendaraan apa. Jadi naik apa? 大家可以看一下, teman-teman boleh lihat. Kalimat pertama saya ngomongnya yang to the point. To the point itu maksudnya 做什么去机场？你做什么去上班？你做什么去学校？你做什么去商场？商场是 mall。做什么？Jadi kita bilang kamu naik apa ke mana？你做什么来我家？kamu naik apa ke rumah saya？你做什么去巴厘岛？kamu naik apa ke Pulau Bali？做。那有些人呢，他们会用怎么。Kalau 做 dia terbatas hanya naik apa, berarti sebagai penumpang. Dia lebih apa? Kita bilang lebih sempit. Jadi kita cuma kadang-kadang oh nanyanya naik apa sehingga jawabnya pasti naik apa. 但是如果大家用怎么的话，kalau teman-teman pakai 怎么 itu lebih luas jawabannya. 可以坐，可以自己开车，可以走路 gitu. Jadi 怎么 itu lebih luas. Jadi orang yang jawab pun dia bisa jawab dari berbagai konteks. Bisa sebagai penumpang pakai 坐地铁 MRT. 然后自己开车 berarti nyetir sendiri. 或者走路 jalan kaki. Ya, jadi 怎么 itu konteksnya lebih luas. 所以大家如果要问一下 dia bagaimana ya datang ke sini ya, artinya dia naik apa? 大家可以用一下这个句子，你怎么什么？去上班，去比如说去旅游 traveling，然后怎么去银行 bank dan hal-hal lainnya gitu ya，怎么？再来是第3部分就是谈到实体课，实体课 itu kelas offline。实就是真实，真实 itu real. Jadi kalau teman-teman tanya saya, 实 ini artinya apa ya? 实 itu adalah real. 比如说事实，听过事实吗？是 yang pertama adalah hal, yang kedua adalah 实 yang barusan kita bahas. 事实 ini adalah kenyataan. 事实，实体课以前没有这个词，就是后来有网课，然后有实体课，才有了这个词。Jadi teman-teman banyak kosakata yang dulu tuh nggak ada, tapi muncul seiring dengan perkembangan zaman, kayak kelas online, kelas offline, dulu belum ada, bener gak? Nah, online jadinya 网课，网 itu web，网课大家刚才有念到网约就是这个网。网课 kelas online ya pakai jaringan internet. Tapi kalau 实 ketemu langsung 实体课 体nya adalah 身体的体 fisik. Jadi ketemu secara real, secara fisik. Namanya 实体课. 见面课也可以 ketemu secara langsung. Ya, kalau 见面 mungkin大家可能比较熟悉，teman-teman mungkin lebih familiar. Oh ya, 见面课。再来是打算，打算也是一个很常用的句子打算，你打算怎么去？所以这个是两个人在讲，他们就是可能下星期呢，我们要举行实体课，jadi mungkin minggu depan kita akan adain kelas offline lagi。那可能大家已经认识了，然后互相就是沟通你下个星期参加吗？gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang sudah sering offline, udah saling kenal, akhirnya mungkin komunikasi, kamu ikutan nggak gitu ya. Nah, 大家
如果比如说已经认识了，大家也可以互相用汉语来沟通。Teman-teman kalau udah kenal juga boleh saling komunikasi pakai bahasa Mandarin ya. OK，再来是要跟大家讲的是网约课，网约车，网约车，网，刚才大家已经知道了，网就是 Internet，约，大家知道这个约的意思吗？约就是 appointment 呀，约。所以大家如果要见一个人，要先比如说很正式的，在工作上的，kalau teman-teman mau ketemu satu orang di dalam kerjaan formal，大家要预约，预约itu artinya bikin appointment terlebih dahulu。预约。所以大家到一家公司啊、前台呢会问先生或者女士，你预约了吗？Jadi kalau teman-teman sampai di satu kantor, resepsionisnya akan tanya, Bapak atau Ibu gitu ya, sudah bikin appointment terlebih dahulu nggak？预约了吗？预就是之前，in advance，jadi sebelum。sudah bikin appointment lebih dahulu sebelum hari ini maksudnya ya. 如果大家说哦我还没预约，berarti saya belum bikin appointment. Biasanya resepsionis akan bilang, oh tunggu sebentar ya, saya kasih tahu dulu apa-apa gitu. Ya, kayak gitu. 预约adalah janji, ya, appointment. 网约车 ini juga satu istilah baru setelah ada kendaraan online ya. Jadi 我们在网上订的车叫网约车 kendaraan online。OK，再来是不见不散，大家可能常常听到不见不散，teman-teman mungkin sering dengar kata-kata 不见不散。Kalau di film-film，在看电影的时候就是中文电影的时候，大家可能会听到不见不散，就是kalau diartikan langsung kan tidak ketemu tidak bubar，就是一言为定，我们一定见面gitu ya。Jadi kayak semacam satu janji, oke ya, deal ya, bahwa kita bakalan ketemu dan tidak hadir gitu maksudnya. 不见不散。那普通的话，我们说再见就可以了呀。Kalau yang biasa standar kita ngomongnya 再见 itu sudah oke gitu。好，有问题吗？如果没有的话，我们就来练习。大家可以看一下28页，halaman 28，28页。大家可以看一下第一个道题就是说说你坐过的交通工具，大家可以和我们分享坐过itu pernah naik gitu ya transportasi yang pernah dinaikin。比如说哦，老师，我曾就是 pernah 曾经的曾，我曾坐过火车，坐过飞机。artinya apa? Ya, saya pernah naik 火车 kereta api, 飞机 pesawat. Jadi teman-teman boleh share berbagi tapi pakai bahasa Mandarin ya. 大家可以和我们分享坐过的交通工具。交通 ini adalah transportasi，工具 alat，交通工具。大家可以用汉语来表达，teman-teman boleh mengekspresikannya lewat bahasa Mandarin ya。OK，再来是第二道题呢，你跟谁做过mungkin boleh berbagi pernah naiknya sama siapa ya，然后什么时候 kapan。Jadi ini kalimat untuk pancingan aja, teman-teman boleh pakai itu untuk bikin jadi beberapa kalimat。哦，比如说，老师，我坐过地铁我跟爸爸妈妈坐过呀，dengan siapa？然后我记得我是在前3年gitu ya，3年前gitu ya。Jadi 我是在3年前做过，saya tuh pernah naik misalnya MRT，cobain MRT itu 3 tahun yang lalu gitu。Jadi bisa jadi beberapa kalimat ya。大家可以准备一下，然后我会请同学们呢来表达一下。Ya, teman-teman boleh persiapan. Nanti saya akan undang beberapa teman-teman, saya akan unmute
untuk teman-teman menceritakan transportasi apa yang pernah dinaiki ya. Oke, silakan sambil saya jawab dulu pertanyaannya ya. Oh, 对了，我想问一下，如果我用中文，大家大概能听得懂吗？Kalau saya pakai bahasa Mandarin, teman-teman bisa dengar kira-kiranya. Kalau yang sudah advance sih harusnya oke ya. 但是我必须考虑一下从零的同学们. Jadi saya perlu mempertimbangkan juga bagi teman-teman yang mungkin dari nol, eh, karena nanti takutnya jadi bingung gitu. Nah, kan kalau ini kan jadi ya saya ngomong translate gitu ya. Mm-mm. eh Boleh direspon nggak? Maksudnya yang nggak paham, bilangnya nggak paham. Jadi saya mau lihat kebanyakan yang mana gitu. Ya, kalau memang kebanyakan banyaknya paham, berarti next 我不会再翻译了. Saya tidak akan translate gitu. Iya, jadi saya boleh tahu responnya teman-teman. Kalau memang semuanya 听得懂, kalau gitu nanti pas ngomong bahasa Mandarin ya nggak perlu ditranslate lagi. Lebih enak sih ya, jadi nggak gitu ya. Iya boleh direspon ya. Kalau misalnya 听不懂就说听不懂 ya. Kalau misalnya oh langsung saya nggak paham ya. Ah ya silakan ya. Jadi nanti saya eh, pikirin lagi ya. Maksudnya oke gimana nih baiknya gitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Giselle ya. 老师，我想问约定和承诺有什么区别？约定 itu artinya iya, 他们不一样，beda sih beda. 约定，比如说saya lewat kalimat ya, lebih enak ya. 明天我们8点再约定，约就是刚才的约，定 itu artinya diputusin gitu ya, ditetapkan, fix. 我们在约定的地方，地方 tuh tempat 见面。比如说我明天跟 Giselle 有约, misalnya contoh saya dan Giselle tuh besok ada janjian, terus malamnya, 晚上还没睡之前呢，我会跟 Giselle 确定一下说，Giselle 明天我们8点在约定的地方见面。约定，约定是形容词，dia adalah adjective sebenarnya. Kata benda, kata sifat sebenarnya ya. Jadi 它是adjektif 约定的地方, tempat yang sudah ditetapkan atau dijanjiin. Itu namanya 约定. 如果是承诺, itu adalah janji. 它是名词，承诺. Janji atau sumpah. 所以不一样。我给你举个例子，比如说，你可以向我承诺吗？下次不会再发生这种事。你可以向我承诺吗？Kamu boleh janji ke saya nggak? Bikin satu janji, satu sumpah ke saya, lain kali tidak akan terjadi hal seperti ini. 承诺，所以承诺会比较高的那个程度。Jadi承诺 itu dia levelnya lebih tinggi dibandingkan 约定. Kalau 约定 itu kayak kita berdua janjian konfirmasi satu tempat gitu ya, kesepakatan. Tapi kalau 承诺 itu adalah kita janji, kita sumpah gitu. Ya, bahasa Indonesia mirip ya, janji. Tempat yang sudah kita janji, nah ini juga janji. 不一样，但是不一样, beda di situ. Ya, kalau kita mau nagih janjinya seseorang, berarti pakai yang mana? Misalnya, kamu masih ingat gak janjimu 3 tahun yang lalu? Nah, 我们用哪一个词? Kita pakai kosakata yang mana? Janji itu sumpah, 承诺, jadi janji atau sumpah itu contoh janji kita misalnya
saya berjanji gitu ya. Jadi Chengno itu dia lebih ke dia sendiri faktornya. Saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini. Saya berjanji uh, akan bla bla bla. Chengno itu satu sisi doang. Kitanya, siapa yang ngomong, dia yang berjanji. Sumpah. Makanya saya bilang dia lebih arahnya ke sumpah. Nah, kalau 约定是2个人互相 dua orang saling itu namanya 约定. Teman-teman 还记得有一首光良的歌很久了，叫《约定》，有没有？Teman-teman yang suka lagu Mandarin, ada satu lagu Guang Liang, kalau saya nggak salah ingat tuh judulnya 约定. Ada yang tahu? Oke ya, atau itu lagu udah lama banget mungkin ya. Nah, pasti teman-teman tanya saya, Laushan di sana 约定 juga artinya janji loh. Iya, itu janji tapi berdua, dua pihak. Ya nggak? Dua pihak itu gini loh. Misal saya dan Giselle, apa namanya, saling janjian nih ya. Oke ya, kita walaupun pisah kuliahnya beda kota, tapi nanti 5 tahun setelah lulus, 我们一起回到雅加达. Itu namanya 约定. Jadi 约定 itu dua pihak. 承诺 satu pihak. Nah, mungkin kayak gini teman-teman bisa lebih paham. Oh, 所以承诺，比如说我说，你还记得你的承诺吗？ Berarti saya nagih janji, nagih sumpahnya dia. Dia pernah janji apa, bla bla bla. Saya nagih dia. Dia mau berjanji, itu namanya 承诺。约定是2方面, kedua pihak. Kedua pihak sepakat. Itu namanya 约定. Iya, lagu lama banget sih. 很久了，好像有十几年前呀，10-an tahun yang lalu ya. 所以可以说约定就是 agreement，承诺是 promise。Ya, betul. Ya, dua pihak 约定. Kalau 承诺 itu satu, kita sendiri aja. Itu ya, oke. Eh, jadi lebih jelas ya, perbedaannya supaya teman-teman bisa bikin dan masukin ke kalimat. Oke. 应该都已经回答了吧？sudah kejawab semua ya harusnya ya. Oke. 那好吧，我们来做一下练习，大家可以看一下，说说你坐过的交通工具。我看一下有没有时间啊，我看一下。哦，好，说说你坐过的交通工具。那刚才好像有谁？我看一下，Angel。去年我和妈妈一起坐火车去万隆，因为我要参加一个跑步活动。很好，句子说的很好，谢谢 Angel，谢谢你的分享。OK，不客气，Giselle。Angel, 句子做得很好哦。Jadi Angel bilang ya, tahun lalu saya dan Mama bersama-sama pergi ke Bandung tuh naik kereta api. Karena saya mau ikut satu acara lari gitu ya，一个跑步活动。很好，谢谢 Angel。那我们再请一位同学，大家也可以把句子写在评论区ya, teman-teman juga boleh ketik kalimatnya di kolom chat ya. Angel, oke. 然后易阳，可以跟我们分享一下吗？可以跟我们分享一下你坐过的交通工具吗？你好，我已经把声音打开了，saya sudah buka mic-nya，但是我还没听到你的声音，tapi saya masih belum dengar suaranya kamu。你好，OK，没关系，可能是讯号呀，mungkin apa namanya sinyal。那我们看一下，OK，Giselle，Giselle 可以和大家分享一下吗？你坐过的交通工具，然后什么时候跟谁坐？你好，你好，老师。好，请你分享一下。其实有很多交通我已经嗯嗯。做的，哦，你可以说，其实有很多我已经坐过的交通工具。
可以这么 OK，说啊。其实 sebenarnya ya 其实可以这其实么说，其实其实tadi gimana？其实哦，有呃很多有很多交通工具我已经做过做做过的。也可以。OK，好，那你可以选一下，一两个交通工具和大家分享。比如啊，说飞嗯机、嗯，地铁、地铁，地嗯，铁，呃，公交车，自行车，OK，网约车，网约车，好的。也有很多的。好，也有很多其他的啊。好，那你记得你第一次坐飞机是什么时候吗？第一次就是去新加坡跟去新加坡我的啊。家人。哦，好的，所以你可以说我第一次跟我的家人就是坐飞机去新加坡。Kalau kalimat lengkapnya itu harus begitu 嗯，ya. Oke. Nah,你可以再说一遍吗？嗯嗯，我第一次就是跟我的家人去新加坡嗯嗯，哦，坐飞机对吧？坐飞机。Iya, 坐飞机. Jadi dia formatnya adalah apa namanya? Kapan, terus dengan siapa, habis itu pakai apa. Nah, jadi 我第一次sorry, ada dengan keluarga ya. Berarti 我第一次跟我的家人去新加坡 gitu ya. Nah, 坐飞机去新加坡 gitu. Naik pesawat baru ke Singapura kayak gitu. 我第一次就是跟我的家人，嗯。坐飞机去新加坡。很好，谢谢 Giselle，谢谢你的分享。谢谢老师。不客气. Jadi teman-teman tadi Giselle jawab kalau pendek-pendek itu sudah oke. Nah, cuman kalau teman-teman tanya saya, Lausri, kalau tadi kata-kata pendek-pendeknya saya mau susun dalam kalimat, itu memang perlu ada apa ya? Kalau kita bilang grammar. Nah, tapi kalau menurut saya itu namanya pola. Ya, misalnya 我第一次跟爸爸妈妈跟家人坐飞机去新加坡 gitu ya. Naik apa baru ke gitu. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman butuh nggak kayak susunan kalimat yang seperti itu? Kalau jawab sebenarnya jawab mah nggak masalah karena jawab pasti pendek-pendek aja. Oh, 第一次我坐飞机就是去新加坡. Itu nggak berasa. Tapi kalau kalimat panjangnya itu harus yang polanya seperti itu. 大家需要吗? Perlu nggak? Maksudnya dikasih rangkaian kalimat yang panjang. Kalimat panjang tuh fungsinya nanti kalau teman-teman bikin artikel, bikin tulisan gitu. Seperti itu sih, teman-teman. Ya, tapi nggak perlu dipikirin, oh itu grammar ya gitu ya. Karena grammar kadang-kadang teman-teman merasa, ini kayaknya jadi sangat eh, apa berat gitu karena IVA gitu ya grammar. Nah, tapi saya nggak tahu teman-teman butuh nggak yang seperti itu. Tapi nanti kalau misal modul berikutnya bahas tentang benar-benar kosakata kantor itu kita bikin email, bikin eh, apa namanya surat atau apapun chattingan ke klien itu butuh kalimat panjang sebenarnya. Butuh kalimat yang benar-benar satu kalimat kan nggak bisa pendek-pendek ya. Kalau ngomong masih bisa kan jawabannya pendek-pendek gitu ya. OK，那我们看一下第八课。第八课是大家刚才念了说，有实体课，然后这两位同学呢，他们就是约好要参加实体课，然后他们就是在美食广场。Jadi mereka itu apa mau janji ketemuan gitu ya, mau ikut kelas offline, tapi sebelum kelas offline mereka tuh janjian ketemu di food court gitu ya. Teman-teman mungkin sudah lihat kosakatanya. 那我给大家念一下。你到了吗？大卫和丽娜约好了今天下午在美食广场见面。约好了今天下午在美食广场见面。你到哪儿了？我已经到了，我也到了，在停车场停车，稍等。好的，我在21号桌，从扶梯上来，往左拐，
一直走就到了。好的，我在21号桌，从扶梯上来，往左拐，一直走就到了。好，待会儿见。你每天早上忙些什么？我一般6点起床，就去洗澡，洗完澡准备一下早餐，大概7点吃早餐，就准备去上班。你呢？我也差不多跟你一样，起床后去户外运动，回来就吃早餐，喝杯热咖啡，然后去公司。你做什么运动？我一般是跑步，偶尔快步走。你呢？你喜欢运动吗？我喜欢瑜伽。OK，再来一次啊。所以这一刻我们谈到了，如果大家约了某某人，某某人都 seseorang 呀，约 janjian sama seseorang，那应该怎么沟通？Seharusnya bagaimana komunikasinya? Tanya udah sampai, terus di meja mana atau di cafe mana? Itu bagian pertama. Bagian kedua，第二部分是说大家每天的生活习惯、生活活动。Yang kedua, bagian kedua itu ngomong aktivitas sehari-hari。所以我希望大家也是在家多多把这些词汇背下来。Teman-teman boleh di rumah tuh hafalin beberapa kosakata. Karena itu nanti modal untuk bisa ngomong gitu ya, memperluas percakapannya teman-teman gitu ya. OK，大家可以看一下啊，第一部分呢就是大卫和丽娜他们约好了，来，我们来做一下练习。Matthew，你好，和Aprilia，你们好。你们李浩老师，哎，你好，Matthew，Aprilia，你好。没有声音，我还没听到。老 April。老师，OK，你好。我们看一下第一部分 bagian pertama ya。Matthew 可以当 A，然后 Aprilia 当 B。我们开始啊，1、2、3。你到哪儿了？我已经到了。好，我也到了，我也柴丁，到了。我也到了，啊柴丁车站，停车稍等， ，OK，停，对哈，在停车场停车，稍等，再一次好吗？停车稍等。在停车场停车，稍等。好，Matthew，好的。我在21号桌，从扶梯上来，往左拐，一直走就到了。好。好，待会儿见，呀，待会儿见，那张板见。待会儿见。对，待会儿见。谢谢 April，谢谢 Matthew，不错啊，lumayan。再见，谢谢你们。再来看一下第二部分，bagian kedua，看一下第二部分，就是说一些每天的生活习惯和生活活动。我请一下 Mary，公 Mary，你好，然后 Godwin。你好，Godfrey，哎，你好，Mary，哎，你好，来，我们练习一下Mary 当 R，然后 Godfrey 当 B，开始啊，1、2、3。你每天早上都忙些什么？我一般6点起床，床，就起床，起起床起床啊，就去洗洗澡澡，就去洗澡，就去洗澡，嗯，洗完洗，澡dia XE bunyinya SE ya，洗完澡洗完澡准备准备一一下下
一下早餐，早餐，嗯嗯，大大概，概好，大概几点嗯晚吃晚完早吃餐完早餐就就准准备备去，去上班。嗯，你呢？你呢？OK，你呢？我也差不多跟你一样，起床后去户外运动，回来就吃早餐，喝杯热咖啡，然后去公司。好 g o s w i n 你做什么运动？运动，运动，很好。我一般是跑步，偶尔快步走。你呢？你喜欢运动吗？我喜欢瑜伽。瑜 OK，那这样，我喜欢瑜伽。我喜欢瑜伽。对，很好，Godwin，谢谢 Godwin，谢谢 Mary，再谢谢见。老师。不客气，再见。那同学们，我看一下，我们还有别的还没说吗？哦，练习的话，请你跟大家分享你每天的日常活动与生活习惯。这个可能，嗯，就是我们在实体课上练习，好吗？所以我们下星期打算举办实体课. Jadi minggu depan kita rencana adain kelas offline penutup modul 1. Ya, ini bahannya sudah selesai. Nah, mungkin latihan ini kita akan bawa di kelas offline. 要参加实体课的同学，要参加见面课的同学，可以跟班长报名，boleh melapor ke 班长，boleh daftar ke 班长。再来还有什么？嗯，没有了哦。我看一下大家。ada yang ketik di kolom chat ya. Oke，那我给大家念一下啊。dari Sri，我和朋友们一起回到。jadi mungkin teman-teman masih suka terkecoh 回来、回到、回去gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan saya jelasin ya. Jadi kalau Sri ngomong gini, harusnya pakai 我和朋友一起回到宿舍，坐打坐过打车，因为有一个人忘记了带电充气。OK，susunan kalimatnya ya. Oke，我和朋友，嗯。Kalau misalnya pernah pernah naik itu bukan menceritakan kejadian barusan, tapi biasanya kejadian yang sudah berlalu, gitu ya. Nah, kalau ini dia dua konteks. Dia sebenarnya mau jelasin bahwa satu orang tuh lupa bawa charger, 充电器. Nah, tapi dia bilang pernah naik. Nah, bahasa Indonesia juga sebenarnya kurang ya. Jadi kalau mau bilangnya kayak tadi Gisel cerita dia pernah naik pesawat tuh pertama kali kan saya tanya ya pertama kali dia bilang ke Singapura sama keluarganya itu bercerita udah berlalu makanya pakai cukup pernah naik. Nah tapi kalau ini berarti kejadiannya apa namanya satu orang lupa bawa charger gitu ya. Nah kalau gitu saya bantu revisi ya. 我和朋友们曾坐过。jadi pernah naik boleh 乘坐过 boleh 坐过打车 ini maksudnya naik taksi gitu ya taksi online gitu maksudnya 坐过你可以说坐过打的坐过打车因为一个人忘记了带充电器。jadi 我和朋友们一起坐过车回到宿舍 kayak gitu ya. Jadi teman-teman saya bantu revisi yang kalimatnya Sri. 我和朋友 ini udah muncul. 我和朋友坐过
Hmm, 坐过车. Jadi pernah naik. Jadi gini, 打车 itu kata kerja. Kalau misalnya 坐过飞机, 坐过地铁 gitu. 打nya jangan dipakai ya. 我和朋友坐过车, 坐过网约车 juga boleh. Eh, kendaraan online gitu ya. Jadi karena ini kata kerja, kalau pakai 打车 itu agak maksudnya nggak masuk, nggak bisa kata kerja. Pernah naik apa? Naik apanya berarti benda. Ini harus benda gitu ya. Jadi 我和朋友坐过车, pernah naik mobil barengan ya, 一起回到宿舍. 一起. Nah, ini kebalik. Tadi yang Gisel juga naik apa dulu baru kemana gitu ya. 一起 回 kembali ya, 回到 terus 宿舍. Seperti itu. Nah, baru in-way-nya ditaruh di belakang. Kayak gitu. Gitu ya, Sri ya. Ini revisi diri saya. Jadi, uh, nya ditarik ke belakang, ininya duluan. Terus, yang perlu teman-teman ingat, 做过什么 itu yang ini harus noun. Nggak bisa kata kerja. Kalau 打车 itu adalah kata kerja. Naik mobil. Gitu. Pesan mobil sebagai penumpang. Seperti itu ya. Ini revisi dari saya. Makanya kok kalimatnya ngejelimet ya. Gitu. Oke, lanjut. 我和弟弟坐过摩托车，然后他骑得非常快。Ini dari Tari, oke. 我突然把他的肚子捏了，捏 itu cubit 呀，捏 cubit，这样可以吗？老师，可以，可以。突然把他的肚子ini tidak perlu pakai 突然, tidak perlu pakai tiba-tiba. Jadi gini, kan kamu mau bilang sama kita bahwa kamu dan adik laki-laki itu pernah naik motor. Kemudian dia itu mengendarainya dengan sangat cepat. Kalimat pertama oke. 我和弟弟坐过摩托车，然后他骑得非常快。Oke. Nah, kamu langsung aja 突然 diganti 就，我就把它 把nya yang ini ya, tarik. 把nya bukan yang ini. Kalau ini adalah partikel lah, karena dia ada 口字旁, ada 口. Kalau ini 把 yang mengapain seseorang. Jadi misalnya 把它 nie itu artinya cubit ya. Nie gitu ya. Jadi apa namanya? Kalimatnya oke gitu ya. Nie sebentar. Saya tulisin Hanzi karena kalimatnya kamu Hanzi semua. Oke. Nie itu cubit. Nah, jadi apa namanya? Ini 突然 突然 itu adalah sesuatu action yang tiba-tiba. Tapi ini sebenarnya karena ya memang paham maksudnya kamu tiba-tiba aja cubit dia, tapi nggak cocok ya. 突然 itu bisa 突然下雨了, tiba-tiba hujan. Nah, kayak gitu ya. Konteksnya nggak cocok. Jadi kamu langsung pakai 就. Pernah tahu kosakata 就? 就 itu adalah partikel penekanan ya. 我就把他的肚子捏了，叫他骑慢一点儿. Boleh tambahkan gitu. Suruh dia ngendarainnya pelanan dikit. 叫他骑慢一点儿. Gitu ya. Kalimatnya seperti itu tadi. Oke, kalau Matthew, 我每天乘公共汽车去上学. OK, 很好。这个句子很好。需要是刚才的 Selfie 和 Adila，就是需要一个很长的句子吗？就是很完整的句子，对吧？Maksudnya perlunya itu perlu kalimat yang benar-benar kayak tadi. Ini saya mesti susun, kasih tahu teman-teman tempat. Misalnya contoh, 我和朋友做 dulu, baru kata kerjanya. Terus kayak 回到, 不是回来. Gitu kah? Maksudnya butuh yang seperti itu? Iya, pola kalimat ya. Heeh. Sebenarnya nggak susah, cuman ya kita perlu tahu banyak aja gitu ya. Heeh, 没关系，我会帮助大家. Saya akan bantu teman-teman di situ. Kayak jadi kenapa saya kadang-kadang suka suruh teman-teman ketik yuk di kolom chat respon supaya saya memahami kondisinya teman-teman. Teman-teman butuh apa? Kalau saya mau bagikan bahan,
bahan bahasa Mandarin sebenarnya luas banget kan, berbagai bidang kosakata itu ada. Tapi kalau saya bawakan itu, teman-teman nggak kepakai, atau teman-teman merasa, aduh nggak sinkron ya, kayaknya nggak menarik. Tapi kalau teman-teman kayak ini, saya senang ya, teman-teman ada ketik di chat, saya bantu revisi. Dari situ saya baru paham, oh ternyata teman-teman kesulitan di kayak 回来、回到、回去gitu. Bisa jadi kan bingung ya. Sama-sama kembali kan, tapi kok ada tau, ada ada like. Nah, kalau itu berarti saya mungkin apa ya, bisa bantu dari situ. Saya akan jelasin lebih detail, terus kasih tips seperti itu. Nah, kalau memang itu makanya teman-teman perlu merespon. Jadi saya tahu teman-teman sudah sampai mana. Jadi tujuan saya memang mau bantu untuk dari tujuan yang maksudnya dari sekarang posisinya teman-teman maju ke teman-teman mau kemana gitu sih. Walaupun kita banyak, tapi ya kita fasilitasi dalam gambaran yang umum yang bisa teman-teman pakai untuk kerjaan. Itu sih sebenarnya ya. Jadi 我希望如果我们再见面的话，见面网课也好，实体课也好，大家多多跟我沟通。Teman-teman banyak berkomunikasi dengan saya ya. Jadi saya berharap kalau kita ketemu lagi di Zoom, ketemu lagi di kelas offline, banyak komunikasi sama saya. Jadi saya memahami posisinya teman-teman sekarang di mana gitu ya, kesulitan di mana gitu. Pola kalimat memang iya ada tingkat kesulitan, tapi saya nggak selalu bilang, oh ini grammar, karena kayak menakutkan sekali. Tapi saya akan bantu teman-teman, gini loh teman-teman polanya, tinggal teman-teman ganti. Nah, dari situ mungkin akan lebih mudah, gitu ya. Jadi kadang-kadang ketukar polanya jadi nggak pede, itu wajar. Tapi kalau kita udah fasih sama satu pola, kita tinggal ganti dengan kosakata, teman-teman lama-lama punya pegangan. Kayak kalau belajar Hanyu Pinyin, lafalan tuh punya pegangan, saya mau bantu teman-teman untuk kalimat punya pola, punya pegangan. Jadi nggak perlu harus selalu tanya saya sebenarnya, gitu ya. Jadi sama, masih bingung di menyusun pola kalimat. Ya kalau gitu nanti modul berikutnya saya akan perdalam di situ. Ya, jadi ini anggap kita berkenalan, apa namanya, saya memahami kondisinya teman-teman, makanya perlu teman-teman aktif chat. Kalau ada kendala jangan merasa, aduh nggak enak ya, jadi saya malu. Justru teman-teman banyak chat, saya jadi tahu. Kayak tadi teman-teman bikin kalimat kan, ada siapa? Sri, terus ada Tari. Bahkan sampai Sri, saya baca kalimatnya sampai bingung-bingung gitu ya, belum ngeh. Tapi ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak minta kalimatnya bener. Tapi dari situ saya memahami kondisinya teman-teman. Itu sebenarnya. Makanya saya bilang, yuk teman-teman, saya kalau tanya apa, coba di tes di chat gitu ya. Jadi saya bisa paham ya. Oke ya. Sepertinya perlu banyak belajar pola kalimat dan latihan speaking lebih banyak supaya lebih terbiasa dan fasih. Iya, betul. Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman, banyak orang bilang bahasa yang paling sulit bahasa Mandarin gitu ya. Jadi ada yang belajar udah kosakata udah bertahun-tahun. Tapi enggak sebenarnya kalau sudah kosakata tuh sebenarnya teman-teman bisa hafalin sendiri tanpa saya. Tapi untuk kayak Gisel tanya perbedaan itu boleh. Karena itu nggak bisa dijelasin kayak translate kan. Tapi itu tanya ke saya, oh Lausi ini pakainya di mana, ini pakainya di mana, itu udah benar. Jadi saya fungsinya untuk bantu teman-teman itu. Terus yang kedua berikutnya adalah benar, belajar pola kalimat. Jadi dari kosakata, teman-teman belajar pola kalimat, habis itu dipraktekin. Nah, kalau langkahnya ini benar, teman-teman pasti bisa fasih dan bisa ngomong dan bisa pede. Jadi maksud eh, saya dari yang benar-benar belajarnya les, terus akhirnya kosakata, akhirnya kalimat, akhirnya ngomong, terus akhirnya bikin artikel gitu ya, bikin modul, itu karena apa? Karena step-step yang tadi, cuma lebih difasihkan aja, lebih sering akhirnya terbiasa. Jadi saya juga orang-orang yang kayak teman-teman yang dulu pas belajar ya mungkin kayak teman-teman yang aduh masih bingung ya ini kenapa ya nggak ada pegangan terus nggak pede sama gitu. Jadi hari ini saya benar-benar berbagi apa yang saya lewatin, terus kendalanya teman apa kendala teman-teman itu apa. Saya berbagi berdasarkan pengalamannya saya gitu ya. Nah kalau saya bilang teman-teman pelajari aja, dihafalin aja teori grammarnya, itu menurut saya teman-teman akan merasa eh, tidak ada rasa. Tidak ada rasa itu maksudnya kayak bosen gitu. Yang alhasil membuat semuanya merasa, wah ini sulit banget ya harus dihafalin. Nah, kalau saya lebih senangnya kita pakai pola yuk.
ini dulu, baru ini loh teman-teman. Kayak ada keterangan waktu, keterangan tempat, benar nggak? Nah, kalau teman-teman masih suka ketukar-tukar di situ, nggak apa-apa. Ini masukan. Eh, Nanti di mode berikutnya, saya akan bantu teman-teman lebih banyak di situ. Gitu ya. Oke, 谢谢大家的反应，terima kasih buat responnya. 我今天更加了解同学们呀，hari ini saya lebih paham lagi teman-teman semua。希望大家如果能参加实体课的话，可以参加。那我们在第二期的教材再见。Kita ketemu lagi ya di modul berikutnya. Nanti kita tinggal lihat班长 rencananya seperti apa ya. 我们看一下班长的打算是怎样，bagaimana rencana 班长dan juga responnya teman-teman. Oke，谢谢大家，我们再见，拜拜，祝大家健康，谢谢班长。